Ataupun dia kata wajib, ini wajib buat. Baca Quran malam, baca Yasin 3 kali malam nisfu Syaban wajib. Jadi bid'ah dulu lagi. Ataupun dia paksa. Dia paksa ni mesti datang, tak datang malam ni jaga. Esok kenduri rumah aku tak pergi. Tak datang ni. Malam ni semua orang kampung datang. Orang sampai macam tu kan. Macam tu tak boleh. Kalau budak-budak baru belajar lain. Macam di sekolah-sekolah agama kan, sekolah pondok memang dia paksa sebab budak-budak tu belajar. Yang tu paksa, yang tu tak apa lah. Ni kita nak paksa orang kampung ke, orang taman ke, orang flat ke, semalam ni mesti datang. Dia tak boleh. Ataupun kita campurkan dengan hal-hal maksiat. Dalam tu duk baca Yasin tu. Tapi dalam masa yang sama kita campur, lelaki perempuan campur, dia tak boleh lah. Masa tu lah baru jadi bid'ah tu lagi. Kalau setakat yang kita biasa baca, yang biasa-biasa kita buat ni, tak ada masalah. Bagus, dapat pahala insya-Allah. Antara baca Yasin 3 kali laju dengan baca Yasin sekali, tapi teratur. Mana yang lebih baik? Tentulah yang lebih baik yang baca sekali. Tapi kalau dapat baca 3 kali semua elok teratur, yang tu lagi bagus. Yang 3 kali lagi banyak, lagi bagus. Saya pernah ikut satu orang ustaz. Dia tu kalau Yasin malam Jumaat pun baca memang laju lah. Makcik-makcik orang perempuan di belakang tiap kali mengeluh. Bila kata dia baca lah, dia jadi tekong lah. Dia jadi tekong Allah tu dia. Dia baca memang laju. Kita yang boleh baca pun jenuh nak kejar kan. Tambah yang orang-orang kampung yang biasa yang baca tak apa lancar, nak ikut memang tak boleh. Yang tu yang malam Jumaat. Bila sampai malam nisfu Syaban, saya pun pergi sekali. Dia nak baca 3 kali. Punya laju kan. Yang baca sekali malam Jumaat pun dah laju lah, kita tak larat kejar lah. Baca tu laju, dia lagi laju. Sampaikan ada jemaah yang protes dia baca lambat, biar. Tu imam tu nak baca laju, dia baca lambat macam biasa. Dia anda sudah dia nak baca, kita kena tunggu dia pula. Sebab dia protes orang tu baca laju sangat. Punya laju sampai tak boleh. Maksudnya dia baca mungkin betul kan. Sebab dia belajar sekolah agama. Yang kita baca pokok salah, kita nak jaga juga. Tak mau laju sangat. Benarkah pada malam itu buku amalan kita yang lama diganti dengan yang baru? Ada sandaran dia, tapi hadis-hadis sandaran-sandaran tu dia tak kuat. Peringkat sahih tak ada. Yang ada mungkin peringkat dhaif, dan kalau gabung-gabung pun peringkat hasan. Nak kata sahih cerita tu tak sahih. Mungkin dhaif, mungkin hasan. Benarkah setiap yang tak sahih itu salah? Ada pula satu kumpulan dia pakai hadis sahih je. Hadis hasan, hadis dhaif tak pakai langsung. Bagi kumpulan ni, malam semalam tu kiranya tak ada lah cerita buku lama tukar buku baru, tak ada. Kita tanya dia, ada tak ni ustaz? Dia tak ada. Siapa tak ada? Hadis sahih tak ada cerita, maksud dia tak ada. Dia pakai hadis sahih saja. Hadis yang dhaif, hadis yang hasan dia tak pakai. Sampai setara tu. Kenapa ulama-ulama zaman dulu dia susun amalan pada malam nisfu Syaban? Malam ni kita baca Yasin 3 kali, doa dia sekian. Kenapa dia susun macam tu? Yang pertama, nak mudahkan dia beramal. Kalau dia cerita, okey kamu malam ni buat yang ni, kamu malam ni buat yang ni, jadi tak seragam lah. Orang tu buat lain, orang ni buat lain. Dia kata apa? Kata aku buat sekali lah, seragam. Itu satu. Yang kedua, orang duk tanya, masa tu masyarakat baru duk kenal Islam. Malam ni nak buat apa ni ustaz? Malam 15 Syaban ni. Dia kata apa aku nak cerita? Biar aku susun lah saja. Malam ni kita buat yang ni. Dia susun. Jadi semua orang pun buat benda yang sama. Satu lagi, nak motivasikan orang. Kalau orang tu tak tahu apa nak amal, dia tak buat. Ni kita bagi tahu. Malam ni baca Yasin, tambahkan sembahyang malam. Jadi itu kan boleh saya try lah buat. Ni kalau kita tak bagi tahu, ikut kamulah nak buat apa pun, kita tak payah buat. Lagi langsung tak payah buat. Apa yang Nabi Muhammad buat pada malam nisfu Syaban? Tadi yang ulama-ulama buat, yang Nabi Muhammad buat. Ada hadis-hadisnya, cuma kita tak kupas, takut makan masa panjang. Sebab kita kupas tahun 2009 dulu. Yang pertama, Nabi Muhammad dia banyakkan solat malam. Solat-solat sunat tu dia bagi banyak pada malam nisfu Syaban. Yang kedua, dia lamakan sujud. Jadi sepatutnya pada malam semalam tu kita lamakan sujud. Kalau nak contoh Nabi lah, yang paling sunnahnya. Yang ketiga, Nabi Muhammad banyak berdoa mohon ampun. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi kalau kita nak mencontohi Nabi,
Selain daripada baca Yasin tadi itu yang ulama-ulama susun, kita banyakkan sembahyang kita pada malam tu. Masa sujud bagi nama. Sampaikan Sayyidatina Aisyah dia heran, kenapa Rasulullah ni sujud lama sangat? Timbul dalam fikiran dia, dah mati ke? Dah wafat kan? Dia pergi cuit kaki. Bila cuit kaki, Nabi bergerak. Tak mati lagi abang aku ni. Tak mati lagi. Punya lamanya sujud. Jadi tahun depan kalau sampai malam nisfu Syaban, kita lama akan sujud. Tapi bagi tahu siap-siap kat orang rumah kita. Sekali dia kata ni, abang aku ni mati dalam sujud. Tak bergerak-gerak langsung. Sampai Sayyidatina Aisyah pun macam tu. Malam lain Nabi sembahyang juga, tapi tak pernah sujud macam tu. Dia sujud lama sampai dia ingat mati dah. Ada cuit kaki. Daripada cuit kaki tu tadilah, antaranya datang hukum bersentuh laki perempuan, suami isteri. Boleh ke tak boleh? Sebab Sayyidatina Aisyah dia cuit, Nabi tengah sembahyang, tapi Nabi teruskan sembahyang. Maksud dia tak batal dari satu sudut. Itu mazhab lain dia pakai yang tu. Dia kata kalau suami isteri sentuh tak batal. Salah satu dalilnya, Aisyah sentuh kaki Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sembahyang terus. Tak ada pun dia ambil sembahyang lain, tak ada. Tapi kalau mazhab Syafi'i, dia bincang halus lagi. Dia kata memang Aisyah cuit kaki Nabi Muhammad, tapi adakah masa tu kaki Nabi Muhammad berlapik? Ikut jubah panjang ke, dia bayang pakai selimut ke, berlapik kaki dia, Aisyah cuit? Tak tahu. Ataupun Aisyah tadi dia lapik dengan kain, dia pergi cuit? Tak tahu, sebab tak cerita dalam hadis tu. Ada lagi keadaan-keadaan yang saya lupa dah macam mana. Maksud dia Aisyah sentuh tu bukan terus, tapi berlapik, cuma tak sebut je. Jadi bagi mazhab Syafi'i, dia ni jaga. Kita tak tahu keadaan dia, jadi lebih baiklah kita berhati-hati. Suami isteri kalau bersentuh, sengaja bersentuh, batal. Dalam mazhab Syafi'i, ambil sembahyang wuduk lain. Tapi ada mazhab lain dia kata boleh. Jadi pertikaian dia di situ. Dua-dua pun betul. Kita tak boleh kata mazhab sana salah, mazhab Syafi'i betul. Yang tu pun betul, kita pun betul. Cuma lain-lain. Adakah puasa sunat 15 Syaban? Puasa yang khusus pada 15 Syaban tak ada. Khusus kalau orang kata dia puasa 15 Syaban ni, dia tak ada gitu. Tapi puasa umum ada. Maksud dia tak salah kita puasa pada siang 15 Syaban. Sebab apa? Ada hadis dia, Nabi Muhammad ni bulan Syaban dia rajin puasa, termasuklah pada 15 hari bulan. Dan banyak kali juga Nabi Muhammad ni dia puasa penuh. Bila puasa penuh bulan Syaban, maksud dia campur 15 hari. Jadi kita boleh puasa 15. Cuma kita jangan anggap ada puasa khusus pula 15 tu ada puasa special. Ada. Maksud dia boleh puasa. Nabi Muhammad ni style dia, bulan Rejab dia rajin puasa tapi tak pernah penuh. Bulan Syaban dia rajin puasa dan penuh. Jarang-jarang tak penuh. Ada yang penuh, ada yang tak penuh. Bulan Ramadan penuh. Macam kita, saya nak puasa lah 3 bulan penuh. Rejab, Syaban, Ramadan, boleh tak? Boleh. Cuma bulan Rejab Nabi Muhammad dia tak pernah puasa penuh. Siapa yang nak ikut yang tersunnahnya, dia tak penuh lah bulan Rejab tu. Tapi kalau tak penuh boleh, bukan kata salah, tak salah. Nak ikut yang mana paling sunnah. Bulan Syaban Nabi Muhammad dia pernah puasa penuh. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dia kata Nabi Muhammad suka puasa pada bulan Syaban. Kadang-kadang penuh 30 hari, 29 hari. Kadang-kadang tak penuh. Jadi puasa 15 hari bulan boleh, tak ada masalah. Bolehkah puasa penuh pada bulan Rejab 30 hari, 29 hari? Boleh. Cuma Rasulullah tak puasa penuh. Itulah perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah kita sambung lagi. Bulan depan tak, belum Ramadan lagi kan? Minggu depan. Kalau sempat kita sambung satu lagi, InsyaAllah.